Assalamualaikum murid-murid. Selamat pagi semua. Apa khabar semua orang pagi ini? Cikgu harap semua orang sihat, ceria dan bersemangat untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu. Okey murid-murid, hari ini hari apa? Hari ini hari Selasa, 2 hari bulan Mac 2021. Okey, hari ini kita dah masuk ke dalam bulan yang baru iaitu bulan Mac. Okey, objektif pembelajaran kita untuk hari ini ialah asas membaca dan memahami dan juga tata bahasa. Okey, hari ini di akhir pengajaran nanti, cikgu harap murid-murid dapat membaca dan memahami ayat dialog yang kita akan baca sama-sama. Selain itu, cikgu juga berharap agar murid-murid dapat mengenal pasti jenis-jenis penjodoh bilangan. Apa itu penjodoh bilangan? Jom kita belajar sama-sama. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran baru dalam buku teks di halaman 17. Murid-murid boleh tengok dalam muka surat 17 ada sebuah gambar yang tajuknya Tahniah Kak Mastura. Kita baca sama-sama. Baik, ini dia. Apa dia penjodoh bilangan? Kita nak tengok apa maksudnya penjodoh bilangan ni apa kita nak belajar hari ini. Baik, sekarang kita akan tengok sama-sama apa dia maksud penjodoh bilangan. Okey, penjodoh bilangan ialah perkataan yang digunakan bersama dengan kata bilangan untuk membilang sesuatu benda, haiwan, tempat dan lain-lain. Okey, penjodoh bilangan ialah perkataan yang kita gunakan untuk menunjukkan berapa jumlah benda tersebut, benda ataupun haiwan atau tempat dan lain-lain. Lepas ni kita akan nak tengok apa itu kata bilangan. Ini dia contoh kata bilangan. Ini kita panggil sebagai penjodoh bilangan. Okey, kita ada helai, bilah, bentuk, batang, biji dan juga buah. Okey, apa dia helai? Helai kita gunakan untuk benda yang ukurannya lebar. Contohnya apa? Baju, kertas dan yang lain-lain. Kemudian kita ada bilah. Bilah biasanya kita gunakan untuk benda-benda yang tajam. Contohnya pisau. Jadi kalau ada satu pisau kita sebut sebagai sebilah pisau. Kemudian kita ada bentuk. Bentuk ini kita gunakan untuk benda kecil yang berkeluk. Apa maksud berkeluk? Dia ada bentuk dia belok macam gelang, cincin. Jadi kalau ada satu cincin kita sebut sebagai sebentuk cincin. Batang. Batang kita gunakan untuk benda-benda yang panjang. Contohnya pensel, pembaris. Kita gunakan batang, sebatang pembaris. Kemudian kita ada biji. Biji digunakan untuk buah-buahan, sayur ataupun benda-benda lain yang kecil. Contohnya apa? Sebiji durian ataupun sebiji rambutan. Kemudian kita ada yang terakhir buah. Ini buah bukan buah-buahan ya murid-murid. Buah ini ialah penjodoh bilangan yang kita gunakan untuk benda-benda yang besar. Contohnya sebuah rumah ataupun sebuah kereta. Baik, sekarang kita akan baca sama-sama cerita yang ada di muka surat 17. Okey, tajuknya ialah Tahniah Kak Mastura. Tahniah untuk apa ni? Jom kita baca sama-sama. Makcik hadiahkan kamu senaskah novel. Bolehlah kamu baca dalam kapal terbang nanti. Terima kasih makcik atas hadiah yang diberikan, kata Kak Mastura. Okey, ada lagi seorang yang cakap, Tahniah Kak Mastura, terimalah sekotak coklat daripada kami. Dibagi hadiah sekotak coklat ni, kotak sekotak coklat. Terima kasih. Sama-sama Mastura. Dia kata ini, Kak Mastura berjaya menyambung pelajaran. Jadi dia nak pergi naik kapal terbang, nak pergi tempat Kak Mastura belajar. Jadi orang-orang yang hantar ni bagi Kak Mastura hadiah sambil mengucapkan tahniah. Okey, murid-murid tengok di sini ada gambar payung, ada kamera, ada buku, ada coklat. Ini semua ada penjodoh bilangannya. Mari kita baca sama-sama. Sepasang cermin mata, sebuah kamera, sebentuk cincin, sekaki payung, seurat gelang. Okey, tengok ni tulisan yang cikgu warnakan merah ini ialah kata bilangan. Maksudnya sepasang cermin mata, ada satu cermin mata. Sebuah kamera, ada satu kamera.
sebentuk cincin. Ini bentuk cincin ni yang kita panggil sebagai benda yang berkeluk bentuknya ni. Dia pusing macam ni. Sekaki payung. Ini payung kita panggil sekaki. Seurat gelang. Ini ada satu gelang kita panggil seurat gelang. Kemudian kita ada contoh yang lain. Seekor kucing. Maksudnya satu ekor kucing. Kalau dua ekor kucing, maksudnya ada dua ekor kucing. Sebatang pensel. Tadi kita dah tengok sebatang maksudnya satu benda yang panjang. Ini sebatang pensel. Sehelai kertas. Seulas durian. Ni buah durian. Seulas maksudnya yang kuning kecil ni. Buah yang kita ada satu biji ni kita sebut sebagai seulas. Sebuah kereta. Kita dah tengok tadi sebuah maksudnya digunakan untuk benda yang besar. Contohnya apa? Contohnya kereta. Sebuah kereta. Bila ada perkataan se maksudnya ada satu sahaja. Kalau dua dia tukar di sini jadi dua buah kereta. Baik, untuk aktiviti hari ini, murid-murid perlu membuka buku aktiviti di muka surat 23. Ada cerita tentang tahniah ibu. Okey, ini cerita tentang Dahlia dan adik-beradiknya hendak meraihkan kenaikan pangkat ibu mereka. Jadi, apa yang mereka buat? Nanti murid-murid baca ceritanya dan tuliskan jawapan yang betul. Okey, cikgu bagi contoh yang pertama. Dahlia menyusun 6 pinggan di atas meja. Jadi, kita nak isi apa di sini? Ya, pandai. Dahlia menyusun 6 biji pinggan di atas meja. Kemudian nombor 2. Terdapat beberapa kerusi di keliling meja makan itu. Okey, apa yang sesuai? Tadi kita dah belajar buah. Terdapat beberapa buah kerusi di keliling meja makan itu. Okey, nanti murid-murid tengok semua ni dan tuliskan jawapan yang betul. Okey, sebelum kelas kita berakhir pada hari ini, cuba murid-murid berikan satu contoh penjodoh bilangan yang telah kita pelajari hari ini dalam ruangan komen. Selamat menjawab. Okey murid-murid, sampai di sini dulu kelas kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kebersihan dan jaga keselamatan selalu. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.